Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya hari ini diumumkan ini adalah Ketua Hakim Baharu Malaysia yang baru dilantik. Sumber ini sah diumumkan semalam. Wan Farid dilantik Ketua Hakim Negara. Sebelum kita ucapkan tahniah syabas kepada kepimpinan Anwar Ibrahim. Tahniah dan syabas diucapkan kepada kerajaan ini dan malang dan sungguh memalangkan kepada pembangkang Perikatan Nasional Mahathir dan angkatan-angkatannya yang selama ini bersangka buruk. Mereka sangka yang buruk-buruk, tapi akhirnya terjawab. Apa yang mereka sangka tidak menjadi. Jadi pertanyaannya, apakah himpunan Turun Anwar akan juga gagal segagal-gagalnya seperti di Kedah semalam? Hari ini disahkan Wan Farid dilantik Ketua Hakim Negara. Mereka sangka Terudin macam-macam lah yang naik, tapi akhirnya bukan seperti itu. Teka-teki mengenai individu yang akan menggalas jawatan Ketua Hakim Negara dan jawatan kehakiman utama lain akhirnya terjawab. Dalam kenyataan media lewat tengah malam tadi, pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan memaklumkan bahawa berdasarkan Pasal 1 Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja telah memperkenankan pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim yang baru. Kita tunggulah nanti hari ini apa komen Mahathir, apa komen Muhyiddin, apa komen Hadi, apa komen Ahmad Faisal dan semualah yang ada di dalam pembangkang. Mereka pasti tidak suka. Semua pun mereka tidak suka. Buat apapun tak suka. Kata Anwar Ibrahim, buat pun mereka benci, tak buat pun mereka benci. Tapi yang paling nampak kali ini ialah reformasi kehakiman Malaysia kini berlaku. Tidak seperti yang dijangka, akhirnya berlaku reformasi yang tak pernah orang lakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Syabas kepada kerajaan ini. Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda, ini ialah Transfer Factor for Life terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita jadi kuat dari dalam dan imun badan kita melawan penyakit dari dalam. Apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kita boleh sembuh dari semua jenis penyakit. Produk ini diluluskan KKM, diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Ini ialah produk penemuan paling bersejarah. Penemuan paling bersejarah dalam bidang kedoktoran dan perubatan yang anda tak boleh tolak kerana ini adalah produk yang saintifik dan klinikal. Sila dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama. Anda tunggu lama-lama, anda sendiri yang menderita. Dapatkan khidmat nasihat melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan pula akan diisi oleh Abu Bakar Jais, sementara Aziza Nawawi akan menggalas tugas sebagai Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak menggantikan hakim yang bakal bersara. Majlis penyampaian watika pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah dan menandatangani sumpah jawatan dan sumpah setia di hadapan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan diadakan pada 28 Julai 2025 di Istana Negara, katanya. Malaysia kini sebelum ini melaporkan spekulasi Wan Ahmad Farid, 62 tahun, adalah antara calon untuk mengisi jawatan Ketua Hakim Negara yang kosong selepas persaraan wajib Tengku Maimun Tuan Mat. Sebelum kerjaya kehakimannya, Wan Farid pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Ketika dihubungi Malaysia kini, beberapa sumber undang-undang menyifatkan Wan Ahmad Farid sebagai hakim yang adil dan tidak berat sebelah. Dia dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 2015 dan kemudiannya berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 2019 hingga 2024
Sebelum menyertai Badan Kehakiman, Wan Ahmad Farid memegang pelbagai peranan politik termasuk Timbalan Menteri Dalam Negeri dari Mac 2008 hingga April 2009 dan Timbalan Ketua UMNO Kuala Terengganu pada 2001. Antara keputusannya yang mencuri tumpuan ialah tindakan menarik diri daripada mendengar permohonan untuk membenarkan Queen's Counsel QC dari UK mewakili bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam rayuan berhubung kes rayuan SRC Internasional bernilai 42 juta ringgit. Wan Ahmad Farid ketika itu memetik konflik kepentingan menyatakan bahawa seorang ahli keluarganya merupakan ahli parti politik Najib. Pada 11 Mei 2023, dia memutuskan bahawa anak-anak kepada ibu tunggal Loh Siu Hong telah memeluk agama Islam secara sah di bawah Undang-Undang Negeri Perlis, memetik afidavit daripada pihak berkuasa Islam negeri yang mengesahkan kanak-kanak itu telah membaca kalimah syahadah pada tahun 2020. Dalam satu lagi keputusan penting pada November 2023, Wan Ahmad Farid mengesahkan polis menyelesaikan siasatan mereka terhadap kematian Teo Beng Hock pada 2009 dalam tempoh 6 bulan, menganggap kelewatan dalam siasatan itu sebagai berlebihan. Dia sebelum ini juga membuat keputusan yang menarik kepada semakan kehakiman keluarga Teo. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan turun Anwar di Kedah, turun gagal segagal-gagalnya. Oke, kita tengok dulu gambar-gambar yang tular ini semalam. Nampaknya apa yang mereka cakap tidaklah benar semua. Oke, ambil masa lebih kurang 1-2 saat ini. Tengok gambar-gambar ini. Lucu tapi benar. Mereka kata 50.000 yang turun. Tapi akhirnya yang turun, tengoklah dulu. 1, 2, 3. Sudah tengok? Apa komen Anda tentang gambar-gambar tersebut? Menyayat hati kan? Betul-betul amatlah menduka citakan. Kata mereka berjuta-juta rakyat Malaysia nak Anwar Ibrahim turun. Tapi buktinya sudah ada di Kedah. Apa yang datang, entahlah. Kalau boleh, kita mau jugalah mewakilkan mereka kesedihan para pengunjung tersebut. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dulu dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah, bodoh dan tidak lagi kuat. Tapi dengan imun badan yang kuat, kita boleh sembuh daripada segala jenis penyakit. Hanya dengan imun badan kita, kita boleh melawan penyakit daripada dalam. Transfer Factor for Life meningkatkan imun badan sehingga 400% diluluskan oleh KKM. Penemuan paling bersejarah dalam abad ini dalam bidang perubatan dan kedokteran juga adalah halal. Ini ialah produk saintifik yang diluluskan oleh seluruh dunia. Baiklah saudara-saudara sekalian, sudah menonton gambar-gambar tersebut. Apa pula komen Anda? Jika Anda mempunyai komen, sila tinggalkan dalam ruangan komen dengan tanda pagar turun Anwar gagal. Turun Anwar gagal. Oke. Baik saudara-saudara sekalian, akhirnya seperti yang diwar-warkan, himpunan turun Anwar di Kedah yang kononnya menggegar akhirnya gagal teruk. Orang ramai tak hadir, momentum tak jadi, Perikatan Nasional malu besar. Kenapa boleh jadi begini? Hari ini saya bocorkan dan bongkarkan 5 punca utama kenapa himpunan ini gagal total. Pertama, Perikatan Nasional sudah hilang modal rakyat. Pertama, PN hilang modal untuk main sentimen rakyat. Mereka cuba bakar isu ekonomi, kos sara hidup, konon Anwar gagal. Tapi bila rakyat tengok Anwar dah usaha kawal harga beras, minyak masak, ayam, perlahan-lahan ada perubahan. Rakyat tak nampak Anwar gagal macam yang PN laungkan. Akhirnya, rakyat tak termakan provokasi. Sebab itu, himpunan jadi suam-suam kuku. Kedua, strategi propaganda PN yang lemah.
Propaganda PN kali ini memang lemah dan ketinggalan. Mereka cuba guna platform media sosial, tapi rakyat dah muak dengan naratif fitnah, klip video edit, cerita bohong. Sementara tim kerajaan pula terus tampilkan fakta, data, bantuan yang sampai ke rakyat. Jadi bila PN ajak turun himpunan, rakyat Kedah sendiri persoal. Untuk apa turun? PN perintah Kedah pun tak maju, kata mereka. Ketiga, kubu kuat PAS, tapi ini yang terjadi. Ramai yang fikir Kedah ini kubu PAS, jadi mesti himpunan berjaya. Tapi realitinya PAS di Kedah hanya kuat masa PRU saja. Tapi bila bab turun padam, buat gerakan rakyat, mereka longlai. Lagipun, rakyat Kedah dah mula celik. Sanusi jadi Menteri Besar Kedah. Apa perubahan besar yang dia bawa? Himpunan lawan Anwar ini untuk rakyat ke atau nak selamatkan diri Sanusi dan Mahathir? Keempat, tiada isu besar baru. Satu lagi punca Perikatan Nasional sebenarnya tiada isu baru yang fresh. Mereka ulang-ulang cerita lapuk Anwar gagal kos hidup, DAP komunis sedangkan rakyat nak solusi bukan retorik. Bila tiada isu yang real, himpunan mereka hambar. Orang Kedah tak nak buang masa turun jalan semata-mata nak dengar ceramah fitnah. Dan yang terakhir, kelima, rakyat nak penyelesaian bukan politik. Sekarang ini rakyat nak solusi, bantuan ekonomi, peluang kerja. Mereka tak minat nak turun ke jalanan, tunjuk perasaan yang akhirnya digunakan untuk politik peribadi, seperti politik Mahathir, Perikatan Nasional dan Sanusi. Rakyat Kedah cakap kalau turun pun esok harga barang tak turun juga. Sebab itu PN gagal cucuk semangat rakyat Kedah yang untuk bangkit bersama mereka. Dan yang keenam, ini punca tersirat. Mahathir dan Sanusi dah lemah. Jangan lupa juga, Mahathir sendiri dah reput pengaruh. Nak suruh orang turun jalan memang tak laku dah. Sanusi pula makin banyak kes mahkamah. Jadi kredibiliti dia makin terhakis. Jadi siapa nak percaya dengan pemimpin macam ini? Rakyat makin bijak, bukan bodoh macam yang PN sangka. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, himpunan turun Anwar di Kedah gagal sebab PN dah hilang modal, strategi lemah, pemimpin reput, rakyat dah bosan. Rakyat bukan nak turun jalan, rakyat nak turun harga barang. PN, Sanusi dan Mahathir, common, move lah. Jangan buang masa rakyat. Jangan lupa like, share dan komen. Apa pendapat anda? Jumpa lagi dalam ulasan panas Nazilin Unity yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye-bye.